Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izzatul Izzat bin Nahar dan juga Josbon Joseph dari kumpulan 14 akan membentangkan sebuah pantun. Pantun yang saya pilih ialah pantun sindiran. Tema untuk pantun ini ialah sindiran terhadap segelintir anggota masyarakat yang mengamalkan sikap negatif sehingga menjejaskan kehidupan sendiri dan juga orang lain. Seterusnya, maksud. Rangka pertama, tikar pucuk, tikar mengkuang, alas nikah Raja Melayu. Ikan busuk jangan dibuang, buat rencah si daun kayu. Maksud bagi rangkap di atas ialah perbuatan membazir merupakan amalan yang merugikan. Maksudnya yang lain, bahan rosak tidak seharusnya dicampakkan atau dibuang begitu saja. Sebaliknya dimanfaatkan secara kreatif supaya tidak membazir. Seterusnya, rangkap kedua. Buah bacang masak serangkai, burung dekut meniti batang. Saya dagang tidak terpakai, macam meluput di tepi gantang. Maksud bagi rangkap ini pula, orang yang merantau selalunya akan merendah diri apabila berada di tempat orang. Apa yang hendak disampaikan dalam rangkap ini ialah apabila merantau di tempat orang, seorang itu hendaklah merendah diri dan jangan terlalu meninggikan diri ketika di tempat orang. Terusnya rangkap ketiga. Tebang gelang, tebang kenanga, batangnya tumbang, menimpa gedung. Kumbang mengidam nak seri bunga, bunga kumbang di puncak gunung. Maksud bagi rangkap ini pula ialah sebelum menginginkan sesuatu yang mustahil, ketahuilah tahap kemampuan dan kebolehan diri kita terlebih dahulu. Ada juga maksud lainnya dalam rangkap ini, antaranya ialah mengharapkan sesuatu perkara yang sangat sukar untuk dicapai. Terusnya, rangkap keempat. Pokok terap tumbuh di bukit, belat berbajar, panjang ke hulu. Jangan diharap guru di langit, kilat memancar, hujan tak lalu. Maksud bagi rangkap ini ialah jangan mengharapkan sesuatu yang belum pasti, ataupun walaupun tanda-tanda kejayaan sudah ada, tapi janganlah terlalu berharap selagi tidak boleh kepastian. Masuk ke rangkap kelima. Limau bentan di tepi tingkap, budak-budak melempar burung. Harimau di hutan lagi kutangkap, kononlah pula cicak mengkarung. Maksud rangkap ini, sikap seorang yang sombong akan kebolehan diri serta memandang rendah terhadap orang lain. Dan terdapat juga maksud lainnya, seperti jika hal yang besar berjaya ditangani, itulah hal kecil jadi lebih mudah ditangani. Terusnya masuk ke rangkap keenam. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikut resmi ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Maksudnya ialah jangan suka membesar-besarkan kejayaan yang tidak seberapa ataupun perbuatan yang suka menghebohkan suatu perkara. Masuk ke rangkap ketujuh. Anak punai, anak merbah, hinggap di tonggak, mencari sarang. Anak sungai, lagilah berubah, ini kan pula hati orang. Maksud untuk rangkap ini ialah pendirian manusia sering berubah-ubah, ataupun usah diherankan jika seorang itu tidak lagi bersikap seperti dahulu. Dan masuk ke rangkap ke-8. Rotan siput, rotan berlingkar, anak itik patah kakinya. Hujan ribut, gunung terbakar, embun setitik padam apinya. Maksud bagi rangkap ini pula ialah perasaan marah akan segera hilang dengan adanya nilai kesabaran dalam diri. Ataupun maksud lainnya, sesuatu masalah tidak semestinya berjaya diatasi menerusi idea hebat ataupun peralatan canggih. Terusnya masuk ke rangkap 9. Raut bilah pembatang taut, kail berada dalam raga, tidak sudah seluang melaut, akhirnya balik ke tepi juga. Maksudnya, orang yang merantau akhirnya akan kembali ke tempat asal mereka. Maksudnya di sini mereka yang berhijrah
akan kembali ke tempat asal mereka di mana mereka lahir. Khususnya bagi rangkap ke-10, sangkut terendak dekat beranda orang Papua, ayam tak sudah. Jika tiada ada berita pasukan tempua sarang rendah. Maksudnya di sini setiap perkara yang berlaku dan dikatakan orang tentu ada sebabnya. Dan maksudnya di sini juga jangan nilai berita atau kabar yang disebarkan tanpa tahu kebenarannya. Oke, seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya Josmon Joseph untuk meneruskan pematangan ini. Selamat sejahtera semua. Nama saya Josmon Joseph. Nomor metrik BA 20110264. Oke, tanpa membuang masa, kita pergi kepada rangkap ke-11 yang mana bunga getik bergulai temenung di hari raya memakan tapai. Hajat hati nak bergunung, apahkan daya tangan tersampai. Yang mana maksudnya ialah menginginkan sesuatu yang besar tetapi tidak mempunyai usaha ataupun keupayaan. Okay. Seterusnya kita pergi kepada rangkap ke-12 yang mana suasa bertahil emas berbungkal, tetapi intan tiada sesaga. Kalau kail panjang sejengkal, usah lautan hendak diduga. Yang mana maksudnya ialah jika pengetahuan sedikit, janganlah kita hendak melawan orang yang lebih berpengetahuan. Seterusnya kita pergi kepada rangkap ke-13. Rangkap ke-13 adalah dangilah mangku puan berembang buah berdada. Adakah gila bagimu tuan, burung terbang dipipiskan lada. Yang mana maksudnya ialah kita seharusnya ataupun sudah siap bersedia untuk mengecap hasil yang belum diperolehi. Oke, seterusnya kita pergi kepada rangkap ke-14 yang mana rangkap ke-14 ialah hari hujan uyuh mendengut, mendengut marih sepanjang jalan. Air dalam kapar tak hanyut, kononlah pula kemarau panjang. Yang mana maksudnya ialah jika semasa masih muda sudah malas, apatah lagi sudah tua, sedangkan semasa makmur tidak senang, apatah lagi semasa susah. Seterusnya kita pergi kepada rangkap ke-15. Rangkap ke-15 ialah ataupun yang berbunyi seperti berilah saya pisau raut, hendak meraut bingkai tudung. Gila apakah ikan di laut, hendak mengidam umpan di kaki gunung. Yang mana maksudnya ialah seorang yang inginkan sesuatu di luar kemampuannya. Seterusnya kita pergi kepada rangkap ke-16. Yang mana rangkap ke-16 ialah laksana gadis menteri bongor, bijak membilang ayam betina, jawab menangis di pintu kubur, hendak pulang ke dalam dunia. Yang mana maksudnya ialah orang yang melakukan dosa tetapi sudah terlambat untuk bertaubat. Terusnya kita pergi kepada rangkap ke-17, yaitu rangkap terakhir yang mana hilir berderap, mundik berderap, patah galah haluan perahu. Sungguh laksana bunga dedap, cantik merah tidak berbau. Yang mana maksudnya ialah seseorang yang mempunyai rupa paras yang elok tetapi mempunyai ataupun dia berbudi bahasa. Seterusnya kita pergi kepada nilai dan pengajaran dalam pantun ini, yang mana dalam pantun ini tersirat nilai yaitu berjimat cermat, yang mana kita haruslah ataupun mestilah menggalakkan diri daripada melakukan pembaziran.
Seterusnya ialah kesabaran, yang dalam kita seharusnya banyak bersabar untuk memadamkan ataupun memadamkan kemarahan dalam diri kita. Seterusnya ialah berbudi bahasa, yang mana kita hendaklah sentiasa berbudi bahasa supaya kita akan dipandang mulia oleh masyarakat. Seterusnya merendah diri, yang mana kita hendaklah bersikap merendah diri agar ketika kita merantau di tempat lain, kita akan dihormati orang. Seterusnya nilai yang terakhir yang kami perolehi daripada pantun ini ialah keinsafan, yang mana kita seharusnya insaf dan bertobat setelah melakukan sesuatu dosa. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.